Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pelajar menengah rendah satu, tingkatan 2, tingkatan 3 dan kepada ibu bapa yang pastinya berguna video ini untuk menerangkan para pelajar kepada anak-anak tentang penulisan karangan di tingkatan 1, 2, 3 ataupun menengah rendah. Karangan ataupun penulisan. Karangan dan penulisan ini untuk makluman para pelajar dan juga ibu bapa terbagi kepada 4, iaitu ulasan, ringkasan, karangan pendek dan karangan respon terbuka. Jadi bermaknanya ada 4 elemen yang penting yang perlu para pelajar dapat kuasai sepatutnya. Sebelum itu saya nak terangkan dari satu-satu apakah pecah-pecahannya. Ulasan. Ulasan ni ialah yang memerlukan para pelajar menulis 80 hingga 100 patah perkataan yang mengandungi 15 markah. Dan perlukan sekurang-kurangnya 3 isi tersurat dan isi tersiratnya 1. Sekurang-kurangnya 3 isi tersurat dan 1 isi tersirat. Kalau lebih bonus. Jadi 1 perenggan saja. Dan perlukan penanda wacana. Kalau boleh tiada kesalahan baru dapat cemerlang. Cemerlangnya ialah 13 hingga 15 markah. Elemen yang kedua ialah ringkasan. Para pelajar nan disayangi. Ringkasan pula ialah 80 hingga 100 patah perkataan juga. Juga 15 markah. Yang ini perlukan 5 isi. Kalau lebih, bonus. 1 perenggan dan juga memerlukan penanda wacana. Dan kalau boleh, tiada kesalahan. Tengok petikan betul-betul, baca 2 kali, dapat isinya, susun elok-elok dan kalau boleh, keluarkan isinya ikut susunan kepentingannya. Dan sila hitung dengan tepat. Baik, untuk penulisan yang ketiga ialah karangan pendek. Nama dah pendek. Jumlah patah perkataannya 50 hingga 80 patah perkataan sahaja. Sikit je. Tapi ingat, dia kadang-kadang dalam bentuk gambar, dalam bentuk gambar rajah, dalam bentuk catapai. 50 hingga 80 perkataan, 10 markah saja. Boleh dibuat 1 perenggan ataupun 3 perenggan. Ingat, karangan pendek boleh buat 1 perenggan ataupun 3 perenggan. Dan perlukan juga penanda wacana untuk mengindahkan. Kalau boleh, tiada kesalahan. Baru dapat markah penuh. Markah penuh 10. Dan yang ini, yang keempat dalam penulisan karangan, yang banyak markahnya iaitu karangan respon terbuka. Karangan respon terbuka ni ada 30 markah. Wow! Banyak tu. Tapi, ramai calon yang dilihat, dianalisis tak berapa minat nak menulis. Kadang-kadang dia buat 1 perenggan, 2 perenggan saja. Sebab mereka salah anggap. Dia buat karangan terbuka ni buat pendek. Karangan pendek pula buat panjang. Terbalik. Jadi sekarang ni saya terangkan, karangan respon terbuka ini adalah salah satu karangan yang agak panjang, iaitu 180 patah perkataan lebih. Hendaklah lebih supaya dapat banyak lebih sesuai lah. Dalam masa dibentukkan tu ada 45 minit tu masa diperlukan oleh pelajar, anak-anak tuan-tuan, 45 minit untuk membuatnya. Perlukan susunkan isi elok-elok dan di dalamnya mesti ada 180 patah perkataan lebih. 7 perenggan. Perenggan pertama, pengenalan. 5 seterusnya, isi dan akhirnya adalah penutup. Jadi 7 perenggan memang sesuai lah. Di dalamnya pula, kalau boleh ada peribahasa. Peribahasa yang biasanya kita buat. Iaitu peribahasa, kalau setiap perenggan tu, kalau boleh ada peribahasa indah jadinya. Ataupun kata-kata bujangga. Kata-kata indah lah. Seperti, melentur buluh biar daya rebungnya. Contoh lagi, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain. Jadi banyak lagi peribahasa-peribahasa lain yang boleh disusun berkaitan dengan tajuk lah. Kemudian dalam karangan respon terbuka ini para pelajar semua, kalau boleh
tiada kesalahan bahasa. Dan semasa menulis tu, hendaklah ada ayat topik diikuti dengan ayat huraiannya dan diakhirinya dengan contoh supaya ayatnya lebih gramatis. Lebih gramatis. Kerana kalau tidak dibuat sebegitu, dia macam tergantung. Sebagai contoh kan. Contoh, kalau tajuknya tadi, kalau tajuk dalam karangan terbuka tu tentang pencemaran alam. Pencemaran alam, contoh dalam satu isinya. Pencemaran alam disebabkan oleh pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka ini akan, huraiannya, akan menyebabkan asap keluar daripada pembakaran sampah seperti tayar, terpakai, sampah sarap, pembalut minuman, makanan dibakar jadi membebaskan dan akan hadir karbon monoksida. Akibat-akibat monoksida ini akan disedut oleh pengguna, penduduk di kampung, di taman yang menyebabkan penyakit batuk, kanser paru-paru dan akhirnya akan menambah statistik kematian yang sudah disebabkan oleh penyakit kronik yang lain seperti penyakit jantung dan sebagainya. Jadi, maknanya tadi kita terangkan daripada punca dihuraikan sehinggalah ke hujungnya. Jadi itu caranya. Ayat topik, ayat huraian dan kalau ada contoh sekali. Perpelajaran beriman, kalau boleh karangan ini kena kuasai betul-betul. Dan jangan tersilap. Yang mana ulasan, yang mana ringkasan, yang mana karangan pendek, yang mana karangan respon terbuka. Jangan terbalik pula. Karangan pendek dibuat panjang, karangan respon terbuka, karangan yang panjang dibuat pendek pula. Jadi markah tak cukup. Jadi kesilapan itu kalau boleh jangan dilakukan. Begitu juga dengan ringkasan dan ulasan. Ringkasan dan ulasan adalah dipilih. Walaupun dipilih, tengoklah keadaan tajuknya, kalau mudah dibuat tapi kena faham apa kehendaknya. Kalau ulasan tadi mesti ada sekurang 3 isi tersurat dan 1 isi tersirat. Maka ringkasan 5 isi mesti ada. Senang je. Baca, dapat isi, susun elok-elok dan akhirnya kita keluarkan sebagai satu skrip jawapan yang hebat. Baik para pelajar dan beriman, semoga mendapat info daripada saya. Sekian, kita jumpa lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.